Pengarang kitab menyebutkan di dalam kitab ini, antis'i niswatin wafatul Mustafa khuyyiran fakhtarna nabiyyal muqtafa. Nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 9 orang isteri. Maksudnya ketika Nabi kita wafat, baginda meninggalkan 9 orang isteri. Mereka diberi pilihan, maka mereka tetap memilih Nabi SAW yang disebutkan. Siapakah 9 orang tersebut? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. 9 orang isteri yang disebutkan di sini adalah merujuk kepada 9 orang isteri yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika baginda Nabi kita wafat. Tetapi kalau ditanya soalan, berapa banyak jumlah isteri baginda Rasulullah secara total? Maka jawapannya bukan 9, jawapannya 11. Jawapannya 11. Tapi ketika Nabi kita meninggal dunia, 9 orang lagi masih hidup. 2 orang sudah meninggal dunia. Sebab itu dalam kitab ini disebutkan tis'atu niswatin. Baginda Rasulullah wafat dengan meninggalkan 9 orang isteri. Tetapi bukan bermaksud Nabi mempunyai 9 isteri. Baginda bernikah dengan 11 orang ummahatul mu'minin semuanya. Sebab itu disebutkan di sini, yang pertama sekali baginda Rasulullah SAW berkahwin adalah dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah merupakan isteri Nabi SAW yang paling utama sekali. Bahkan Sayyidatina Khadijah isteri yang pertama dan isteri yang paling Nabi sayang. Bahkan daripada keseluruhan wanita-wanita, Sayyidatina Khadijah adalah duduk di ranking yang paling pertama sekali. Apakah keistimewaan yang ada kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sehingga beliau diberikan posisi, diberikan kedudukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai wanita yang paling termulia? Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pertama sekali Nabi berkahwin adalah dengan beliau. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah di Makkah sebelum kenabian. Ketika itu baginda Rasulullah SAW berumur 25 tahun, Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW adalah setelah berkahwin dengan satu orang bernama Abi Hala. Maksudnya Sayyidatina Khadijah adalah seorang janda. Dan sebelum berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan seorang bernama Abi Halah, dan ada anak pun namanya Hindun bin Abi Halah, dan beberapa anak-anak yang lain seperti Zainab binti Abi Halah dan lain-lain lagi. Maksudnya baginda Rasulullah mempunyai anak tiri. Anak tiri yang ramai sebetulnya Nabi ada. Sebab isteri-isteri yang lain Nabi berkahwin yang kita akan ceritakan satu persatu selepas ini, semua mereka Nabi berkahwin adalah berstatus janda, yang ada anak-anak yang cukup ramai. Jadi itu semua adalah pangkat anak-anak tiri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidatina Khadijah sangat diistimewakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana Sayyidatina Khadijah adalah orang pertama sekali yang berada bersama dengan baginda Nabi SAW daripada awal baginda menjadi Rasul. Orang pertama sekali yang beriman dengan Nabi adalah seorang perempuan. Bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar beriman lepas daripada Sayyidatina Khadijah. Kalau ditanya daripada kalangan lelaki, orang pertama yang beriman, Sayyidina Abu Bakar. Tapi sebelum daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidatina Khadijah lebih awal lagi. Kerana waktu baginda Rasulullah menjadi Rasul, Sayyidina Abu Bakar masih di luar negara waktu itu. Beliau tidak di Mekah. Sayyidina Abu Bakar waktu itu di Yaman sedang berniaga, dan dia dalam perjalanan balik, baru dia tahu bahawa baginda Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul. Adapun daripada kalangan orang perempuan, Sayyidatina Khadijah, bahkan beliau bukan hanya orang pertama daripada kalangan wanita, tapi manusia pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW.
adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan orang pertama sekali yang membelanjakan semua hartanya kepada jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama sekali yang menjadi miskin, walhal beliau merupakan seorang jutawan, Sayyidatina Khadijah ni seorang hartawan luar biasa kekayaannya, tapi menjadi miskin kerana semuanya diberikan kepada dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab tu baginda Rasulullah sangat meletakkan keagungan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pernah sekali baginda Rasulullah sebutkan bahawa Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi dan menyebutkan kepada Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah siapkan syurga kepada Sayyidatina Khadijah. Syurganya, rumahnya dalam syurga sudah siap. Istana dalam syurga sudah disiapkan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan orang pertama yang menjadi tukang memujuk Rasulullah ketika Nabi berada dalam keadaan yang agak stres kerana pertama sekali turun wahyu, maka Nabi agak stres waktu itu, ataupun agak baru berjumpa dengan Jibril dan sebagainya, agak ketakutan, gemetar Nabi SAW. Yang memujuk baginda Rasulullah juga adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang memberikan kata-kata semangat kepada baginda Nabi SAW juga adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Pernah satu hari Sayyidatina Fatimah setelah meningkat dewasa, Sayyidatina Fatimah anak daripada hasil perkahwinan baginda Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Satu hari di Madinah, Sayyidatina Fatimah bercakap dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah ibu tiri kepada Sayyidatina Fatimah bercakap. Maka Siti Aisyah sebutkan kepada Sayyidatina Fatimah dengan bahasa gurau. Apa katanya? Katanya, ya Fatimah, aku ni lebih bertuah daripada ibu kamu Khadijah. Biasalah di antara isteri-isteri kan. Walhal Siti Khadijah dah lama meninggal dunia dah. Tapi Siti Aisyah bergurau dengan Siti Fatimah, sebutkan, aku ni, iaitu Aisyah, lebih istimewa daripada ibu kamu Khadijah. Disebut kepada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Siti Fatimah pun tanya, kenapa kamu cakap macam tu? Katanya, kerana aku berkahwin dengan baginda Rasulullah, aku masih lagi anak dara. Tapi ibu kamu berkahwin dengan Rasulullah, ibu kamu sudah janda. Jadi siapa lagi beruntung? Siapa lebih istimewa? Akulah. Kerana Nabi berkahwin dengan aku masih lagi anak dara. Tapi Nabi berkahwin dengan ibu kamu Khadijah, ibu kamu sudah jadi janda. Tapi ini gurauan. Maka Siti Fatimah waktu itu terasa hati dengan apa yang disebutkan oleh Siti Aisyah. Dia pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. Bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Siti Aisyah sebutkan sekian. Yalah, of course lah dia akan terasa hati sebab disebutkan tentang ibu dia, mak dia. Maka Nabi senyum. Nabi tak marah pun. Kerana ini bukan masalah besar pun. Biasalah, dia antara madu dengan madu kan. Siapa yang ada kahwin lebih ada sini? Tahulah, antara madu dengan madu biasalah ada sedikit banyak gurau-gurau kasar. Jadi, Allahumma salli Muhammad, Nabi tidak mengambil ia sebagai satu perkara yang serius. Nabi senyum pun. Kemudian Nabi bagi penyelesaian. Kata Nabi kepada Siti Aisyah, kepada Siti Fatimah, katanya, ya Fatimah, sebenarnya ibu kamu lebih beruntung, iaitu Khadijah lebih beruntung. Kamu pergi bagi tahu kepada Aisyah bahawa ibu kamu lebih beruntung. Sebab apa? Sebab ibu kamu berkahwin dengan Rasulullah. Rasulullah masih bujang lagi waktu itu. Tapi Aisyah berkahwin dengan Rasulullah, Nabi dah berkahwin dengan ramai orang dah. Aisyah isteri yang keberapa? Jadi siapa yang lebih untung? Siapa yang dapat Nabi waktu bujang lagi? Sayyidatina Khadijah. Jadi Sayyidatina Khadijah lebih beruntung lagi. Sebab waktu berkahwin dengan Rasulullah, Rasulullah masih lagi muda, 25 tahun. Masih lagi handsome. Ya, Nabi memang handsome sentiasalah. Maksudnya masih lagi muda, 25 tahun. Masih bujang lagi. Tapi ketika berkahwin dengan Aisyah, baginda Rasulullah sudah berkahwin dengan ramai orang. Jadi siapa lagi beruntung? Khadijah ke Aisyah? Khadijah lagi untung. Sebab berkahwin dengan Nabi waktu masih Nabi bujang. Siti Fatimah seronok dengar jawapan tu. Dan dia cepat-cepat pergi jumpa Siti Aisyah nak bagi tahu jawapan tu. Katanya, ibu aku sebenarnya lagi beruntung daripada kamu, wahai Ummul Mukminin. Maka Siti Aisyah tanya, kenapa kamu cakap macam tu pula?
Katanya sekian. Siti Aisyah pula tersenyum. Kata Siti Aisyah, alangkah bagusnya orang yang bagi kamu jawapan ni. Kerana dia tahu yang bagi jawapan tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian baginda Rasulullah sangat mencintai Sayyidatina Khadijah sehingga nama Khadijah sentiasa Nabi sebut walaupun setelah kewafatan baginda Siti Khadijah. Sampai akhir hayat hidup Nabi sentiasa menyebut-nyebut nama Khadijah, sampai kadang-kadang ada daripada kalangan isteri-isteri lain yang tanya kepada Nabi, hatta Siti Aisyah pun pernah tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala dah gantikan dia dengan orang-orang lain, dah digantikan dengan aku, buat apa lagi sebut nama Khadijah? Siti Aisyah terasalah Nabi asyik sebut nama Khadijah. Maka kata Nabi, sungguh Allah Ta'ala belum lagi gantikan kepada aku seorang wanita semulia Khadijah radhiyallahu anha. Kerana apa? Kerana tidak ada seorang pun daripada kalangan isteri baginda Rasulullah yang pernah bersusah seperti mana susahnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seorang yang punya harta yang banyak, tetapi ketika beliau meninggal dunia, dikatakan bahawa meninggal dunia kerana ada sakit di bahagian perutnya yang banyak luka. Kerana waktu itu dalam keadaan susah beberapa tahun, baginda Rasulullah bersama ahli keluarganya pernah memakan daripada daun, ranting pokok dan sebagainya. Sampai macam tu kehidupan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Demikian kedudukan mulia Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan baginda Rasulullah tidak berkahwin dengan mana-mana isteri yang lain ketika hidupnya Siti Khadijah, kecuali setelah wafatnya Siti Khadijah barulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isteri yang lain.